Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Iskandar. Hari ini kita nak bercerita tentang madu. Kita nak bercerita tentang madu. Madu ni sebenarnya ada banyak jenis lah. Ada banyak jenis. Saya pun maknanya suka juga beli manisan ya. Beli manisan, saya sebut manisan tu sebab kadang-kadang tak semua yang dalam botol kan, yang kita nampak macam madu kan. Ada yang campur-campur, ada macam-macam lah ya. Macam-macam. Jadi selain daripada madu, kita tengok dulu ya. Yang lain yang saya biasa beli macam contoh yang ni. Ini ialah dikata coconut flower nectar, iaitu gula daripada bunga ya, gula daripada bunga. Yang ini ni kemungkinan besar ialah daripada nira ya, daripada nira kelapa lah, sebab di pokok kelapa. Tapi ini bukan madu ya, bukan madu, tapi dia manisan juga. Okay. Kemudian pokok agave, pokok lidah apa? Bukan lidah buaya. Lidah buaya ni dia aloe vera. Okay. Lidah something lah. Okay, lidah something. Jadi yang ini pokok agave, dia ada juga gula, nektar. Kadang-kadang dijual juga dalam botol macam ni. Okay. Botol yang dibalangkan. Okay. Kemudian saya masuk kedai Arab kedai Turki. Kedai Turki dia ada jual madu, tapi yang macam yang dalam sarang macam ni. Dalam sarang macam ni. Tapi ada yang kata yang dalam sarang macam ni bukan madu asli. Dia dah manufacture, dia dah guna mesin dia buat. Tapi bila saya tanya yang jual, dia tak tahu dia tak tahu. Jadi dia kata sini madu bunga. Madu bunga. Tapi maknanya dah diproses lah. Dia dah diproses. Sebab ada dalam sarang sarang yang orang yang ternak madu, dia kata tak mungkin, dia kata. Tapi wallahualam dia tak tahu. Kemudian ada juga madu yang kita beli yang dah dibalangkan macam ni. Yang ini dia dah proses. Dia dah proses macam mana? Dia panaskan. Proses membalang. Jadi kalau diproses membalang, khasiat tu ada dalam. Tapi probiotik semua mati lah. Semua mati. Probiotik ni adalah hidupan seni yang badan kita manfaatkan. Dan dia pun manfaatkan badan kita. Kita secara simbiosis, kalau orang sains kata. Secara sehidup. Jadi ada yang macam ni. Macam ni dalam balang. Kadang-kadang kita beli madu. Ada juga madu yang kita beli kacang, tapi dia guna madu sebagai pengawet. Sebab madu ni dia bakteria jahat tak kacau. Sebab dia manis. Sebab dia manis, bakteria jahat tak kacau. Dan dia ada probiotik. Jadi probiotik ni akan lawan bakteria jahat. Yang ini kacang badam, kacang gajus gajus ada dalam madu. Yang ini juga daripada daripada Arab juga saya rasa. Sebab negara Arab lah, saya tak pasti negara mana, sebab beli kedai Arab juga. Kemudian yang ini ada peserta yang ambil kelas dengan saya, dia hantar, cikgu kita ada buat madu, dia guna botol. Botol ni rasa botol komersial, tapi yang dia hantar tu dia kata yang dia ambil daripada sarang lah. Dan saya rasa memang sedap memang sedap. Kemudian yang saya sendiri beli yang ini. Yang ni dia berkeladak sikit kerana ada probiotik lah. Beli daripada gerai yang saya memang selalu ambil saya selalu beli daripada sini. Gerai sini. Jadi dia yang ni kalau kita perhati ada buih sikit belah atas. Tanda berlaku penampaian. Jadi kalau nak kata ori tak ori tu, wallahualam, itu atas orang yang jual lah, sebab saya tak ada skill tu. Skill nak tahu ori tak ori ni, saya tak berapa mahir. Tak berapa mahir. Tapi kebiasaannya bila kita cakap tentang madu, kalau saya bercakap, saya cerita tentang penawar lah. Saya tak cerita tentang ubat. Sebab kalau ubat tu, kita kena tanya doktor lah. Kalau kita sakit, kita nak berubat, kita tanya doktor. Sebab saya bukan doktor. Saya biologis. Jadi kalau nak tentang penawar, InsyaAllah saya boleh bercerita sikit lah. Itu pun bergantung pada bacaan saya. Saya sendiri memang saya guna madu. Saya guna
Kadang-kadang bila saya makan probiotik, makan air tapayan, saya campur madu sikit. Sebab kalau tak, dia terlalu masam. Dia terlalu masam. Jadi macam kombucha ke kefir ke, saya campur madu sikit. Yogurt pun saya biarkan sekejap, biar bakteria makan dulu, ada keluar buih-buih halus. Kurang dah manis dia tu, barulah saya minum. Okay. Jadi bila kita nak cerita tentang penawar yang ada khasiat probiotik, biasanya kita bercerita tentang madu mentah. Madu mentah. Maksud madu mentah ni adalah madu yang tak ditapis dan tak dipanaskan, tak dipastakan. Kalau maknanya yang ambil tu daripada sarang lah. Yang ambil tu daripada sarang. Sebab madu-madu yang sebenarnya yang proses pun dia kaya dengan vitamin dan mineral. Tapi kalau kita yang mentah ni, dia ada satu lagi, iaitu probiotik. Probiotik. Jadi ingat yang saya cerita ni, madu sebagai penawar. Bukan sebagai ubat. Senarai manfaat madu, manfaat makan madu. Yang pertama sekali, dia membantu, dia tingkatkan penyerapan kalsium. Dia membantu meningkatkan penyerapan kalsium. Kemudian dia juga tingkatkan bilangan hemoglobin. Bila tingkatkan bilangan hemoglobin ni lah sel darah merah kita. Sel darah merah, dan ia boleh halang berlakunya anemia, iaitu kurang darah merah. Jadi dia halang anemia semula. Antara manfaat madu ni, dia tingkatkan penyerapan kalsium. Dia berfungsi secara sinergi lah. Maknanya ada bahan dalam dia yang badan kita serap, akan membantu kita dapat serap lebih kalsium. Kemudian dia tingkatkan bilangan hemoglobin, iaitu bila hemoglobin ni ialah sel darah merah. Sel darah merah. Jadi kalau kita dapat tingkatkan bilangan hemoglobin, maknanya kita dapat atasi masalah anemia, masalah kurang darah. Kemudian masalah kurang darah ni disebabkan oleh kekurangan nutrisi lah. Kekurangan nutrisi. Dia juga bantu kurangkan sakit sendi. Sakit sendi ni biasa orang tua lah, arthritis. Saya minum madu dulu. Ni madu campur apple cider vinegar, campur air. Kalau tak, masam sangat pula. Okey. Jadi selain daripada kurangkan yang tadi, yang sakit sendi tadi, apabila kita campur dengan apple cider vinegar. Tujuan campur apple cider ni sebenarnya kita nak dapatkan probiotik. Tapi kita bercerita tentang madu yang fresh, yang segar. Yang segar sebenarnya probiotik dah ada kat dalam. Tapi elok jugalah kalau kita campur apple cider vinegar. Jadi contoh-contoh biasanya yang ada probiotik, yang hidup. Yang hidup. Contoh yang macam ni. Ini cuka apple cider. Dalam ni kalau kita perhati ni ada kat bawah ni. Ada mother dia panggil. Ada mother. Ni satu contoh. Okey. Ada ni satu lagi contoh. Sama juga yang ni dia unfiltered juga. Unfiltered juga. Jadi bawah ni pun ada keladak. Keladak ni dipanggil mother. Jadi tak, dia banyak jenama sebenarnya. Ni satu lagi. Satu lagi. Dia warna macam ni. Semua warna macam ni lah kebiasaannya. Kemudian dia ada keladak. Ini kalau kita beli, kita juga boleh buat sendiri. Jadi kalau perhati kat belakang tu, dekat atas rak, saya banyak juga saya buat cuka, tapaikan. Jadi kita boleh buat macam-macam lah. Kita boleh guna asam jawa, kita boleh guna apple. Yang kita nak tu khasiat yang ada dalam dengan probiotik dia. Probiotik ni ialah hidupan seni, mikrob yang sehidup dengan kita, yang bagi manfaat pada kita. Yang bagi manfaat kepada kita. Selain daripada tu, madu segar ni dia boleh lawan sesama, dan jangkitan pada salur pernafasan kita. Ini penting sekarang ni, sebab ada banyak masalah yang melibatkan jangkitan pada salur pernafasan. Kemudian dia juga pulihkan ulcer, kudis dalam sistem pencernaan kita. Kalau siapa-siapa yang ada ulcer,
dia boleh pulihkan, dia boleh bantu pulihkan masalah ulcer dalam gastrointestinal, dalam maknanya sistem pencernaan kita lah, usus, perut, semua tu. Kemudian dia juga sebagai pelawas, laxative effect. Ini satu daripada kelebihan madu. Dan ia juga boleh mantapkan ataupun pulihkan sistem pertahanan badan. Jadi siapa-siapa yang ada masalah alergi, eczema, semua tu, asma, semua tu berkait dengan alergi, insya-Allah dia dapat pulihkan. Dan satu lagi yang ini ramai biasanya orang nak dengar dia dapat pulihkan kegendutan. Siapa nak hilangkan berat badan, madu, madu yang segar, yang tak diproses, boleh selesaikan masalah tu, boleh bantu kita lah. Satu lagi sebab apa? Sebab dia madu ni walaupun dia gula, dia tak dia bukan gula putih, dia tak buat lonjakan pada insulin. Jadi tak ada spike, sugar spike tak ada. Jadi madu ni juga, kalau saya ingat macam arwah mak saya, dia ada diabetes. Bila dia datang ke rumah saya, apa yang dia ajak saya beli ialah madu lah, madu segar. Madu segar. Tapi lama kelamaan bila beli, tak tahu je lah di Selangor ni kan. Kalau kita beli dekat kedai makan. Jadi saya bagi dia yang dekat kedai makan. Jadi bila dia balik, dia guna ada lonjakan gula. Sebab mungkin madu tu dah diproses, dah campur gula. Jadi ada search, kemudian dia terus serik bila saya ajak, mari kita pergi beli madu, nak beli madu, tak nak lah. Sebab dia bimbang takut kena madu yang palsu, ataupun yang campur madu sikit je. Jadi benda tu memang banyak lah dalam pasaran. Satu lagi, madu juga boleh pulihkan insomnia. Kalau siapa-siapa yang ada masalah tak boleh tidur malam, itu kalau kita makan. Kalau kita sapu, dia boleh jadi antiseptik. Maknanya contoh kalau kita kena gigit di serangga, kena gigitan serangga, kita makan madu. Bukan makan, kita sapu madu. Kalau kita ada jangkitan kuman dalam usus, kita makan madu. Dan madu juga berkesan untuk melawan patogen. Lawan patogen ni lah mikrob ataupun makhluk halus yang menyebabkan penyakit. Patogen, parasit. Dua-dua tu madu boleh tolong kita dalam usus lah, untuk lawan. Maknanya kalau kita kena jangkitan kuman ke, kalau kita makan madu yang segar, insya-Allah dia boleh bantu. Dia boleh bantu. Sebab apa? Sebab dalam dia ada probiotik. Probiotik ni dia bertindak akan membunuh bakteria jahat ataupun parasit yang ada. Jadi ada yang kata madu ni bertindak sebagai natural antibiotik. Bukan antibiotik. Sebenarnya antibiotik dia lain. Dia kalau kita makan antibiotik, kalau kuman tak mati habis, dia akan, bila dia membiak semula, dia tumbuh semula, antibiotik tu dah tak boleh bunuh dah, sebab dia akan jadi kebal. Tapi kalau dengan probiotik ni, dia hasilkan apa yang dikenali sebagai bakteriosin. Bakteriosin. Jadi bakteriosin ni dia boleh bunuh patogen, iaitu kuman jahat. Dan kalau bakteria tu ada lagi yang hidup, yang tak mati, dia tumbuh semula, dia masih lagi akan dibunuh oleh probiotik tu menggunakan bakteriosin daripada bahan yang sama. Dia tak kebal, dia tak macam antibiotik. Jadi kalau luka contohnya, luka, tapi ini kena minta nasihat doktor dulu. Kalau luka sebab dia melibatkan rawatan, dia boleh bantu sembuhkan luka. Ini kalau yang sapu topikal. Tapi topikal ni macam saya katalah, minta nasihat doktor dulu. Jadi dia orang kata boleh bantu sebab madu dia kaya dengan vitamin, mineral, enzim dan gula. Jadi benda-benda ni perlu untuk pulihkan luka. Jadi ada juga yang sapu pada kulit yang melicur. Tapi ni pun minta nasihat doktor dulu. Ini kalau sebab dia kata alasan yang diberi yang kita boleh guna untuk kulit melicur ni sebab dia antibakteria, dia anti radang,
Okay. Dan memang ada macam di hospital yang digunakan apabila berlaku septisima, okay, iaitu kerosakan pada tisu badan. Okay. Ada juga apa yang letak madu pada balutan, okay, kemudian dibalut pada luka, pada gauze ni dia letak madu atas alasan dia antibakteria, dia soothing, ya. Bila kita letak tu dia dikurangkan sakit, dilegakan, dikurangkan sakit. Jadi ada yang guna macam tu. Kemudian tapi kalau untuk yang tu, macam saya kata lah, ya, minta nasihat doktor terlebih dahulu. Tak boleh pakai cakap saya sebab saya bukan doktor. Saya kata sebagai penawar kita boleh cerita, okay, tapi sebagai ubat minta nasihat doktor dulu, okay. Okay, jadi kalau kita ada, maknanya penawar ni macam saya kata tadi, iaitu masalah jangkitan pada salur pernafasan. Jadi contoh-contoh yang daripada bacaan saya, dia kata dia boleh selesaikan, boleh bantu, ya, sekiranya ada masalah kronik bronkitis, iaitu bronkitis kronik, okay. Masalah asmatik, kronik asmatik, iaitu asma yang kronik, okay. Dan juga kronik alergi, okay. Rhinitis, sinusitis, okay. Maknanya kalau kita ada sinusitis kronik, kita ada rhinitis kronik ataupun alergi, okay, kita boleh gunakan, kita boleh makan madu sebagai yang akan berkesan sebagai penawar. Jadi daripada maklumat ni, okay, ada yang kata dia berkesan sebagai rawatan untuk selsema, flu ataupun jangkitan salur pernafasan. Boleh guna madu, okay, boleh guna. Saya sendiri pun masa zaman-zaman belajar tu kan, bila sampai ke negara lain kan, negara yang sejuk sikit, kena juga sore throat, benda macam tu. Jadi pensyarah saya dia make a point, dia bawa dia bawa ke kelas. Jadi dia tanya, Iskandar, are you okay? Ni nampak air bidung je, air bidung pula, hidung berair je. Dia pun bagilah madu tu, bagi madu. Tapi madu yang dia bagi tu yang daripada kawasan wheat, kawasan ladang gandum. Rasa dia lain sikit daripada yang Malaysia punya. Jadi saya tak berapa suka lah pada masa tu, tak berapa suka. Tapi makan juga. Makan bila dia lalu kat tekak kan, lega lah, lega sikit lah, ya. Okey. Jadi dia kata dia juga berkesan, madu juga berkesan, okay, untuk masalah ataupun depres punya sistem pertahanan badan, okay. Jadi ada yang kata, dia kata kalau gula kan, gula putih, dia penyebab, okay, sistem pertahanan badan ni depres, okay. Madu ni pula dia perangsang sistem pertahanan badan. Jadi dia dua tu berlawanan, walaupun dua-dua tu mengandungi gula. Okey. Jadi sebagai penawar, apa yang kita boleh buat? Okey, ada juga apa yang letak madu pada balutan, okay, kemudian dibalut pada luka, pada gauze ni dia letak madu atas alasan dia antibakteria, dia soothing, ya. Bila kita letak tu dia dikurangkan sakit, dilegakan, dikurangkan sakit. Jadi ada yang guna macam tu. Kemudian tapi kalau untuk yang tu, macam saya kata lah, ya, minta nasihat doktor terlebih dahulu. Tak boleh pakai cakap saya sebab saya bukan doktor, saya bukan doktor. Saya kata sebagai penawar kita boleh cerita, okay, tapi sebagai ubat jangan tanya saya, bukan jangan tanya saya, minta nasihat doktor dulu, okay. Okay, jadi kalau kita ada, maknanya penawar ni macam saya kata tadi, iaitu masalah jangkitan pada salur pernafasan. Jadi contoh-contoh yang daripada bacaan saya, dia kata dia boleh selesaikan, boleh bantu, sekiranya ada masalah kronik bronkitis, iaitu bronkitis kronik, okay. Masalah asmatik, kronik asmatik, iaitu asma yang kronik, okay. Dan juga kronik alergi, okay. Rhinitis, sinusitis, okay. Maknanya kalau kita ada sinusitis kronik,
kita ada rhinitis kronik ataupun alergi, kita boleh gunakan, kita boleh makan madu sebagai yang akan berkesan sebagai penawar. Jadi daripada maklumat ni, ada yang kata dia berkesan sebagai rawatan untuk selsema, flu ataupun jangkitan saluran pernafasan. Boleh guna madu. Boleh guna. Saya sendiri pun masa zaman-zaman belajar tu kan, bila sampai ke negara lain kan, negara yang sejuk sikit, kena juga sore throat, benda macam tu. Jadi pensyarah saya, dia make a point, dia bawa dia bawa ke kelas. Jadi dia tanya, Iskandar, are you okay? Ni nampak air bidung je, air bidung pula, hidung berair je. Dia pun bagilah madu tu, bagi madu. Tapi madu yang dia bagi tu yang daripada kawasan wheat, kawasan ladang gandum. Rasa dia lain sikit daripada yang Malaysia punya. Jadi saya tak berapa suka lah pada masa tu, tak berapa suka. Tapi makan juga. Makan bila dia lalu kat tekak kan, lega lah, lega sikit lah. Okey. Jadi dia kata dia juga berkesan, madu juga berkesan untuk masalah ataupun depres punya sistem pertahanan badan. Jadi ada yang kata, dia kata kalau gula kan, gula putih, dia penyebab sistem pertahanan badan ni depres. Madu ni pula dia perangsang sistem pertahanan badan. Jadi dia dua tu berlawanan, walaupun dua-dua tu mengandungi gula. Dan madu juga berkesan untuk melawan patogen. Lawan patogen ni lah mikrob ataupun makhluk halus yang menyebabkan penyakit. Patogen, parasit. Dua-dua tu madu boleh tolong kita dalam khusus lah, untuk lawan. Maknanya kalau kita kena jangkitan kuman ke, kalau kita makan madu yang segar, insya-Allah dia boleh bantu. Dia boleh bantu. Sebab apa? Sebab dalam dia ada probiotik. Probiotik ni dia bertindak akan membunuh bakteria jahat ataupun parasit yang ada. Jadi ada yang kata madu ni bertindak sebagai natural antibiotik. Bukan antibiotik. Sebenarnya antibiotik dia lain. Dia kalau kita makan antibiotik, kalau kuman tak mati habis, dia akan, bila dia membiak semula, dia tumbuh semula, antibiotik tu dah tak boleh bunuh dah, sebab dia akan jadi kebal. Tapi kalau dengan probiotik ni, dia hasilkan apa yang dikenali sebagai bakteriosin. Bakteriosin. Jadi bakteriosin ni dia boleh bunuh patogen, iaitu kuman jahat, dan kalau bakteria tu ada lagi yang hidup, yang tak mati, dia tumbuh semula, dia masih lagi akan dibunuh oleh probiotik tu menggunakan bakteriosin daripada bahan yang sama. Dia tak kebal, dia tak macam antibiotik. Jadi kalau luka contohnya, luka, tapi ini kena minta nasihat doktor dulu. Kalau luka sebab dia melibatkan rawatan, dia boleh bantu sembuhkan luka. Ini kalau yang sapu, topikal. Tapi topikal ni macam saya katalah, minta nasihat doktor dulu. Jadi dia orang kata boleh bantu sebab madu dia kaya dengan vitamin, mineral, enzim dan gula. Jadi benda-benda ni perlu untuk pulihkan luka. Jadi ada juga yang sapu pada kulit yang melicur. Tapi ni pun minta nasihat doktor dulu. Ini kalau sebab dia kata alasan yang diberi yang kita boleh guna untuk kulit melicur ni sebab dia antibakteria, dia anti radang, dan memang ada macam di hospital yang digunakan apabila berlaku septisema, iaitu kerosakan pada tisu badan. Kalau nak buat toner, nak cuci muka, dia boleh deep cleansing. Dia boleh cuci segala pori-pori. Jadi apa yang kita buat, kita ambil je satu sudu besar madu, kita campur dengan satu sudu besar oats, flakes ke, yang serbuk ke, boleh lah. Dua tu campur dua, gaul sampai dia betul-betul bercampur. Kemudian sapu kat muka, tinggal kawasan mata kan, sapu semua dalam bentuk urutan. Boleh juga sebab kita nak tanggalkan kotoran dalam pori-pori. Lepas tu kita biarkan dalam setengah jam. Maknanya kena cari masa yang
kita betul-betul relax lah. Kebiasaannya malam lah sebelum tidur kan. Dah sapu dah. Lepas pada setengah jam, bilas dengan air suam. Okay. InsyaAllah kulit pun jadi bersih lah. Bersih dan ceria. Ceria. Jadi kalau yang bahagian untuk yang buat toner ke apa, skincare ke, ambil lah kelas skincare. Okay. Saya buka semula kelas. Sebab nak restart balik. Yang tahun lepas saya tak bincang habis. Masa banjir terganggu. Lepas itu terus schedule terganggu. Jadi kita nak restart balik. InsyaAllah kita buka balik kelas. Okay. Jadi kita belajar semula buat skincare. Okay. Selain daripada maknanya kalau kita ada masalah pencernaan, kita ambil je sudu madu, campur air segelas, campur dengan ACV, apple cider vinegar. Sebab kita nak mother dia, kita nak probiotik. Tapi kalau kita guna madu yang segar, kita tak campur ACV pun boleh. Okay, tak ada masalah. Jadi kalau nak belajar buat ACV, okay, ambil kelas menapai. Pun ada juga. Kita belajar. Kita belajar buat tu. Kelas probiotik boleh. Dua-dua tu ada ya. Ada kita belajar cara buat cuka menggunakan mother. Okey. Jadi kalau kita ada masalah pencernaan, kita ambil air tu, air yang kita campur dengan madu, dengan ACV. Kalau masam sangat, campur dengan air, ikut rasa kita. Kemudian kita minum. InsyaAllah masalah pencernaan boleh selesai. Okay? Boleh selesai ataupun boleh bantu. Boleh bantu. Okay. Dah kalau skincare tadi yang skincare kalau kita nak rambut pun macam mana? Rambut boleh juga sebab buat hair conditioner. Jadi cara dia, kita madu kita ambil sesudu, okay, kita campur dengan minyak kelapa satu sudu. Okay, madu satu sudu, minyak kelapa satu sudu, kemudian campur betul-betul, sapu pada kulit kepala. Lepas tu tutup dengan tuala basah yang lembap selama setengah jam. Sudah tu kita bilas dengan shampoo, tak apa nak buang semua kan. InsyaAllah rambut kita pun jadi lebih lembut, kulit kepala kita pun jadi segar. Okay? Jadi segar. Okay, macam mana pula dengan masalah insomnia? Malam tak boleh tidur. Malam tak boleh tidur. Okay? Jadi kalau malam tak boleh tidur, kita macam sama jugalah, kita tambah je sesudu teh madu yang segar campur dengan air suam, kita minum. InsyaAllah malam tu tidur lena. Sebab dia ni jadi penenang. Kita kurang stres kalau kita minum air madu. Okay. Macam mana pula dengan kanak-kanak ataupun orang yang hyperaktif, tak boleh duduk diam. Tak boleh duduk diam. Kan tadi saya ada kata madu dia boleh halang sugar spike. Jadi kalau kita yang jenis yang makan manis, ganti madu dengan ganti gula. Jangan pakai gula, instead pakai madu. Okay. Ganti gula dengan madu. Okay, jadi bila ganti dengan madu, dia tak ada sugar spike. Okay. Jadi kuranglah hyper tu. Okay. Macam mana pula dengan hidung tersumbat? Kalau hidung tersumbat, kita ambil je air satu besen, satu mangkuk. Okay, kita letak je madu satu sudu besar. Air tu air panas. Air panas yang meluap lagi, campur dengan madu. Kemudian kita ambil tuala basah, kita tutup kepala. Tutup, kita hadap kita sedut lah. Okay, sedut wap tu. Okay, sedut wap, insyaAllah hidung-hidung yang tersumbat tu boleh clear lah. Okay, boleh clear. Macam mana pula kalau dengan kita lesu? Okay, lesu, kita tahu kan madu dia kaya dengan gula. Ambil je sesudu besar, kacau dalam air suam, okay, segelas, kemudian minum. Kalau nak minum suka sejuk, minum sejuk. Okay. Okey, madu sebagai penawar. Apa yang kita boleh buat sebenarnya? Okey, macam kita bincang sebelum ni lah. Kalau kita terkena benda panas, melecur, kita boleh sapu madu untuk kurangkan sakit. Sebab dia soothing, untuk kurangkan sakit. Dan dia juga boleh pulihkan tempat yang kena tu dengan cepat. Jadi taklah berparut, sebab dia sembuh dengan cepat. Dan kalau melecur, dia akan hilangkan atau dia akan halang jangkitan kuman. Jangkitan bakteria jahat dia boleh halang.
Dan kalau macam ada anak yang kencing malam, macam mana pula? Okey. Jadi ada yang saya baca, dia kata boleh selesai. Okey. Boleh selesai. Apa yang kita buat, sebab dia lah madu ni dia bantu water retention, badan kita boleh simpan air lebih sikit. Okey. Jadi kalau kita minum madu malam bagi kat anak ke yang kencing malam tu, tapi anak jangan anak baby anak 4 tahun ke atas lah. Okey. Dia akan jadi penenang. Kita bagi je 1 sudu madu campur dalam segelas air suam, suruh dia minum. Malam dia akan jadi penenang dan kuranglah sikit insiden kencing malam ya. Tapi jangan bagi pada baby, sebab kalau bagi pada baby dia tak boleh nak cerna madu dengan sempurna. Jadi itu bahaya ya. Okay, kenapa benda-benda ni boleh berlaku ya? Saya kata madu kaya dengan khasiat. Kaya dengan khasiat. Sebenarnya banyak khasiat, bergantung pada jenis madu lah. Sebab dia lain lebah, dia ambil tempat lain kan. Jadi dia bergantung, bergantung pada madu. Tapi biasanya yang banyak dalam madu, yang pertama sekali gula lah, iaitu maltos dan glukos. Maltosa kalau bahasa Melayu, glukosa. Yang itu banyak. Kemudian dia juga kaya dengan vitamin A, beta carotene, vitamin B kompleks, macam-macam jenis vitamin B ada dalam. Kemudian vitamin C, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Vitamin C ni dilarut dalam air, vitamin D, E, K dilarut dalam minyak. Kemudian magnesium, mineral, magnesium, sulfur, fosforus, zat besi, kalsium, klorin, kalium, iodin, semua tu ada. Dan kalau kita guna madu yang segar, dia kaya juga dengan enzim dan probiotik. Kalau kita madu yang dah dibalangkan, diproses, panaskan, biasanya enzim pecah lah, probiotik tak ada lah. Tapi kalau madu segar, insyaAllah dia ada enzim dan probiotik. Jadi benda-benda ni boleh bantu. Ialah menyebabkan madu tu kaya dengan khasiat dan kita boleh guna sebagai penawar. Jadi itu dia cerita tentang madu. Pendek je cerita ni. Sebab kalau nak ikut cerita madu ni, kalau kita tulis satu buku pun tak complete. 1001 malam macam cerita. Sebab dia sangat elok. Dia sangat elok. Okey. Jadi terima kasih kerana menonton video ni. Kalau nak belajar buat ACV ambil kelas menapai. Kalau nak belajar buat skincare, ambil kelas skincare. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton video ini. Tadi saya kata madu boleh selesaikan, ataupun boleh kurangkan masalah sore throat, masalah radang tekak, sakit tekak. Yang itu kita ambil je madu sesudu, kita telan sikit-sikit, tak atas lidah, telan sikit-sikit biar dia lalu, biar dia coat, biar dia salut tekak kita. InsyaAllah kita akan rasa lega. Kalau kita rasa stres, kalau dalam Facebook ramai orang stres, kalau tengok posting, bila ada je isu, keluarlah maki hamun lah macam-macam, stres. Kalau stres, ambil madu satu sudu, campur dengan air suam 1 gelas, bancuh, picit lemon sikit, minum, relax, tak payah stres. Yang tadi peringkat awal saya kata madu boleh selesaikan masalah anemia. Jadi anemia ni sebenarnya kerana kekurangan zat besi. Dalam madu dia kaya dengan zat besi. Jadi ambil je madu, tapi kalau madu saja dia kadar penyerapan tu kurang. Jadi kita campurlah dengan cuka epal boleh, cuka asam jawa boleh, cuka asli, cuka asli, bukan cuka buatan, bukan cuka tiruan. Campur sikit, 1 sudu madu, 1 sudu cuka, masam, campur air, biar dia sekejap, dia buih sikit, kemudian minum. Amalkan setiap hari, insya-Allah anemia akan dapat selesai. Ada juga yang guna madu ni sebagai pengawet makanan. Buat roti cepat basi, cepat berkulat, buat kek. Instead of guna gula, gunalah madu. Guna madu, insya-Allah kek tu tahan lama. Kuih muih kita buat tahan lama. Orang tua, Kasim Baba, Kasim Baba pula, Ali Baba
yang ada masalah reput tulang, kerja lebih takut reput tulang, pegang ni kerok tulang. Okey. Jadi osteoporosis ya, masalah tulang ni. Jadi kita minum je sesudu teh madu setiap hari. InsyaAllah sebab dia, macam saya kata tadi, dia boleh bantu badan kita serap lebih kalsium. Jadi bila kita dapat lebih kalsium, InsyaAllah ya, masalah osteoporosis ni dapat dihentikan atau dikurangkan. Okay. Kalau pulih tu saya tak tahulah. Maknanya kalau yang dah berlubang-lubang, itu kita kena tanya doktor. Okay. Orang yang makan madu ni biasanya dia panjang umur. Dan ada yang kata dia boleh halang kanser. Ada juga kata macam tu. Tapi saya tak pastilah. Okay. Tadi saya kata madu boleh selesaikan, ataupun boleh kurangkan masalah sore throat, masalah radang tekak, sakit tekak. Okay. Yang itu kita ambil je madu sesudu, kita telan sikit-sikit, tak atas lidah, telan sikit-sikit biar dia lalu, biar dia coat, biar dia salut tekak kita. InsyaAllah kita akan rasa lega. Kalau kita rasa stres, kalau dalam Facebook ramai orang stres, kalau tengok posting, bila ada je isu, keluarlah maki hamun lah macam-macam. Okay. Stres. Okay. Kalau stres, ambil madu satu sudu, okay. Campur dengan air suam satu gelas, bancuh, okay. Picit lemon sikit, minum, relax, tak payah stres. Okay. Yang tadi peringkat awal saya kata madu boleh selesaikan masalah anemia. Jadi anemia ni sebenarnya kerana kekurangan zat besi. Okay. Dalam madu dia kaya dengan zat besi. Okay. Jadi ambil je madu, tapi kalau madu saja dia kadar penyerapan tu kurang. Jadi kita campurlah dengan cuka epal boleh, cuka asam jawa boleh, cuka asli, cuka asli, bukan cuka buatan, bukan cuka tiruan. Campur sikit, satu sudu madu, satu sudu cuka, masam, campur air, biar dia sekejap, dia buih sikit, kemudian minum. Amalkan setiap hari, InsyaAllah anemia akan dapat selesai. Ada juga yang guna madu ni sebagai pengawet makanan. Buat roti cepat basi, cepat berkulat, buat kek. Instead of guna gula, gunalah madu. Guna madu, insya-Allah kek tu tahan lama. Kuih muih kita buat tahan lama. Orang tua, Kasim Baba, Kasim Baba pula, Ali Baba yang ada masalah reput tulang, kerja lebih takut reput tulang, pegang ni kerok tulang. Okey. Jadi osteoporosis masalah tulang ni. Jadi kita minum je sesudu teh madu setiap hari. InsyaAllah sebab dia, macam saya kata tadi, dia boleh bantu badan kita serap lebih kalsium. Jadi bila kita dapat lebih kalsium, InsyaAllah masalah osteoporosis ni dapat dihentikan atau dikurangkan. Kalau pulih tu saya tak tahulah. Maknanya kalau yang dah berlubang-lubang, itu kita kena tanya doktor. Orang yang makan madu ni biasanya dia panjang umur. Dan ada yang kata dia boleh halang kanser. Ada juga kata macam tu. Tapi saya tak pastilah.